Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman wa yaqina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ni setelah sebulan dua kita bercuti, kena cuti paksa. Jadi alhamdulillah, tak lain tak bukan, semua tu atas kehendak Allah dan usaha untuk nak mengekang masalah COVID-19. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita tak putih-putih berdoa, minta Allah lindung kita daripada penyakit di samping usaha ikhtiar kita dengan patuh SOP dan sebagainya lah. Baik. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu semula dan kita tak mau buang masa panjang. InsyaAllah kita nak masuk terus kepada kitab kita Munyatul Musalli. Duk bicara berkaitan masalah fiqh, berkaitan dengan hukum-hukum sembahyang. Jadi insyaAllah sambung di mana? Muka 3 baris 5 2, 4, 5. Maka demikian itu ialah jadi hak dulu hak kita baca masih di dalam khutbah kita. Masih di dalam khutbah kita duk menceritakan berkaitan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita menunaikan sembahyang dan masukkan kita dalam orang yang memeliharakan sembahyang yang 5 waktu, dan jadikan kita juga orang yang muqim, orang yang tetap di atas sembahyang. Kita duk kata istiqamah itulah. Tu kita berdoa minta kita jadi orang yang tetap di atas agama, di atas solat. Takut kadang-kadang ada orang masa muda dia kuat sembahyang, bila mai akhir usia wal iazabillah naudzubillah min zalik, Allah tarik kelebihan boleh sembahyang. Ada orang masa muda dia tak sembahyang, tiba-tiba mai masa tua Allah takdir umur panjang, sempat taubat, boleh sembahyang. Sebab tu kena berdoa selalu tu, minta kepada Allah. Jadi orang yang tetap di atas salat, di atas sembahyang. Amal hak paling besar di dalam agama Islam, sembahyang 5 waktu ni lah. Walaupun sebut sikit, pahala umpama 50 waktu. Tu. Lepas tu dia
dia nakal juga hak di dalam kitab tu, hak masalah dia ambil mafhum daripada ayat Al-Quran supaya kita ni hak 2-3 baris atas tu, maka firman yakni Allah peliharakan oleh kamu hai orang yang mukminin atas sembahyang yang 5 waktu. Lagi dan memeliharakan sembahyang wusta. Itu kita bahas dah dulu tu masalah sembahyang wusta tu. Ada khilaf sikit di kalangan ulama, tapi solat 5 waktu tu masuk dalam tu solat wusta tu lah dia panggil orang mengaji balaghah min atfil am ala al khas, dia panggil atas am di atas khas. Lepas tu duk khilaf masalah wusta tu solat asar ke, tu dia panggil solat wusta. Tu kita nak sambung balik daripada situ tu, kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka demikian itu mana? Demikian pada kata solat yang 5 waktu. Tu sebab tu kita ulang balik sikit tu, sebab kita nak dhamir tu. Demikian itu tu dia panggil isim isyarat, maka dia kena ada musyarun ilaih, tempat isyarat dia kepada mana. Demikian itu milik si Zaid. Apa demikian itu? Demikian itu moto. Lagu tu sini cara nak tempat marja' ilaih dia, tempat kembali dia. Maka demikian itu, demikian solat 5 waktu tu. Hak kata Allah suruh kita jaga, suruh kita tunai, ialah sembahyang yang tiada luluskan. Ialah sembahyang yang tiada luluskan, yakni yang tiada boleh. Macam tu. Yang tiada luluskan, yang tiada boleh akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya, daripada solat 5 waktu. Tak boleh tinggal sama sekali. Apa jadi solat tetap. Lagi mana dia duk ada akal, lagi itulah wajib sembahyang. Nanti ke depan, nanti lebih kurang muka 8, 9 lagu itulah barangkalinya duk sebut masalah rukun solat. Hak kata rukun qiyam. Kalau tak mampu berdiri, kena sembahyang duduk. Tak mampu duduk, sembahyang mengiring. Tak mampu mengiring, sembahyang terlentang. Isyarat dengan kepala. Duduk terlentang, isyarat kepala. Kalau tak mampu isyarat kepala, dengan kelopak mata. Tak mampu sembahyang dengan isyarat kelopak mata. Isyarat dengan hati. Baca Fatihah lah hati. Allahu Akbar, niat duduklah hati kata rokok. Sami Allahu liman hamidah. Sebutlah hati semua, nak sebut lidah apa tak boleh, pakai buahlah hati ya. Pendek katanya tak boleh tinggal. Lagi mana duk ada akal, duk kena semayang lagu tu. Ni kalau kata sampai dalam hati pun tak mampu semayang, maknanya reti dah lah dia tu dah mati. Mati dah lah, dalam hati pun tak boleh semayang. Cuma terkadang mati jasad, terkadang mati hati. Tu hak tak semayang duk kuat lagu mana tak semayang duk kuat, hati mati. Dia panggil hati mati, dia tak rasa dah lah. Bahkan dia tak bimbang dengan diri dia, tak boleh beribadat. Setengah orang dia tak semayang tapi dia takut. Aku ni apa nak jadi tak semayang, berdosa aku ni. Imam Ghazali kata orang lagu ni insya-Allah ada harapan untuk dapat taufik sebelum dia mati. Dalam kitab Bidayatul Hidayah duk bahas 3 jenis kategori manusia tu. Antara orang yang hak kategori manusia yang masih boleh dapat hidayah, dalam dia duk buat maksiat, dia duk buat dosa, dia sedar kata hak tu adalah dosa. Dan dia takut dia tak boleh bertaubat, takut Allah azab dia. Dia takut, tapi maksiat tak kuasa nak tinggal juga. Imam Ghazali sebut orang lagu ni insya-Allah, mudah-mudahan dia dapat taufik hidayah. Hak takutnya, hak golongan hak ketiga, dia buat maksiat dalam keadaan dia berbangga dan dia tak susah hati kalau dia mati dalam keadaan maksiat. Hak ni Imam Ghazali sebut letih lah. Dia tak katalah letih, dia kata, kita kata letih. Maknanya payah orang lagu ni susah nak dapat taufik daripada Allah.
Hidayah dapat ke tak? Hidayah dapat. Hidayah dengan maksud mutlaqid dilalah. Mutlaqud dilalah. Semata-mata petunjuk dengan maksud ilmu yakin. Dia tahu. Tanya orang tak semayang. Tahu tak solat 5 waktu wajib? Tahu. Tu ada hidayah. Hidayah dengan maksud ilmu. Pengetahuan. Tu dia panggil hidayah ammah. Hidayah mutlaqud dilalah dengan maksud semata-mata petunjuk. Dia boleh baca Quran. Boleh faham makna Quran. Tapi tak buat. Tak buat tu panggil tak ada taufik tu. Khalqut ta'ah fil abdi ataupun khalqul qudrati fit ta'ah. Allah menjadikan kekuatan boleh buat taat. Tu tak ada taufik. Ataupun dia panggil hidayah khassah dia panggil. Tahu tak semayang wajib? Tahu. Tu kata hidayah hak ammah. Buat ke tak buat? Tak ada hidayah khassah. Maknanya taufik tak ada. Tu yang kita dok kata wabillahi taufik tu, cara tanya. Apa wabillahi taufik? Dia apa dulu laki bini tu. Bukan laki bini tu. Tu lagi satu lawan bagi taufik khizlan dia panggil. Khizlan ni apa dia? Allah jadikan kekuatan untuk dia boleh buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Tu dia panggil lawan bagi taufik. Tengok. Tak tunai apa Allah suruh mayang dak, tapi Allah bagi juga kekuatan boleh buat maksiat. Allah, na'udzubillah min zalik, tu dia panggil khizlan. Tu na'udzubillah. Kok mana pun dia kata tak boleh, tak ada jalan. Tak luluh, tak boleh. Seorang pun orang Islam, bila sebut nama Islam, dia adalah Muslim, tak boleh langsung dia tu nak meninggalkan. Baca meninggal, jangan menanggal. Meninggalkan satu daripadanya pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Kelakuan seorang, tu jaga dia bukan Islam. Tu alif tu ziyadah tu terlebih tu. Selama. Selama. Kalau hak Arab dia panggil masdariyah. Saya langkau ke apa? Betul ya tak? Jadi satu waktu pun seorang Islam tu tak boleh tinggal. Walaupun satu waktu pada satu kelakuan pun daripada segala kelakuannya, kelakuan seorang. Kelakuan seorang, selama mana tak boleh tinggal sembahyang tu? Selama ada ia seorang berakal. Mana ada alif pada kata tu Islam kena bulat lah, bulat. La'ala sawab yang betulnya selama, bukan Islam. Selama mana dia berakal, lagi mana duk akal ada, duk kena mayang lagu tu. Tu duk kata syarat akhir balik dia panggil, asalnya syarat wajib sembahyang dia ada 3. Islam, aqil, baligh. Bila cukup syarat ni wajib dalam sembahyang. Cuma hak ulama bahas panjang masalah adakah wajib atas orang kafir itu kena juga sembahyang. Tu ulama bahas. Duk berkhilaf ulama. Baik. Tu selama mana ia berakal duk kena sembahyang. Dan jikalau sampailah lemahnya seorang, barang yang sampai lemah, dan kalau sampai lemah, barang yang sampai, kita tak boleh sikit kata ke mana, yakni sehabis-habis lemah. Tu maksudnya. Dia lemah ni sampai barang yang sehabis sampai. Sampai mana lemah? Lemah sungguh. Memang lemah sungguh. Tapi akal ada. Duk kena mayang lagu tu lah. Tak kira. Siapa tu? Hak kita sebut tadi tu. Maksud, hak kata tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk. Sampai kepada semayang dalam hati tu. Sampai tahap tu. Kok mana pun, lagi ada akal, duk kena semayang. Tu maksud kata, Syekh Daud Al-Fatani, dan kalau sampailah lemahnya barang yang sampai. Yakni, kita ubah cara bercakap sikit. Yakni sehabis-habis lemah sekalipun, sembahyang tetap kena. Tetap wajib ke atas dia. Dan sakitnya, yakni sehabis, kita kata juga, sehabis-habis sakit sekalipun. Sakitnya seorang sekalipun. Walaupun sakit kuat lagu mana pun, sembahyang tetap wajib. Nabi SAW merangkak. Tengok sehari 2 sebelum nak wafat,
Nabi SAW tu merangkak nak sembahyang. Dalam keadaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduklah peluh renek kita, orang kita kampung cakap peluh renek naik kodai ni peluh sakit, tahan sakit tu pun suruh juga ambil air supaya nak berwudu, nak sembahyang. Habis tak ada jalan dah, minta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya menggantikan Nabi SAW. Tu pun tak mau ganti asalnya, tapi tak boleh buat apa lah, tak boleh nak kata apa sakit. Tengok sakit lagu tu harus atas Nabi-Nabi, harus bagi Nabi-Nabi. Tak ada pelik apa sakit lagu tu, jangan kata Nabi apa sakit, ada sakit biasa manusia. Yang mustahil atas Nabi sakit yang meliarkan orang ramai. Hak kita mengaji usuluddin, mengaji tauhid, sifat yang mustahil atas Nabi, sifat dia panggil a'rad al-basyariyah, sifat-sifat manusia yang meliarkan orang ramai. Seperti sopok, kayak, juzam. Juzam ni jenis penyakit. Mula-mula dia merah, lepas tu daging dia jadi hitam, lepas tu dia gugur daging. Allah, busuk dah. Dia busuk tu penyakit lagu tu mustahil atas Rasul-Rasul. Adapun sakit hak nak mati, sakit demam tu biasa. Tak ada pelik apa. Kita tak ada geli apa. Oh, demam. Oh. Hak lah pasal COVID tu, orang takut gitu-gitu lah COVID tu. Lari-lari. Takut kena COVID. Wahal dia serba sakit lain jugalah. Cuma dia cara merebak dia cepat tu. Duk kena jaga tu. Pendek katanya sehabis-habis sakit. Dan sakitnya seorang sekalipun kepada sehingga-hingga sampainya. Sehingga-hingga sakit tu lah. Sehingga-hingga sakit sekalipun tak boleh tinggal sembahyang. Ni kalau kita ronda. Pergi tengok dalam hospital. Banyak lah tinggal. Bukan kita tengok pasal mak kita ni hospital rumah kedua. Sakit jantung. Duduk di hospital ni biasalah. Kalau dulu-dulu ni raya di hospital tu biasa. Kalau pinat di hospital duduk kerak lah. Duduk tunggu sampai masuk waktu kita tengok. Duduk lena gitu. Duduk lena. Tak ada apa aku nak suruh ambil uduk ke. Bawa ayat suruh nak beruduk. Nak sembahyang tak katik. Ada. Tapi seorang dua gitu. Bila tanya siapa tak mayang. Sakit. Tengok. Sakit. Buah tu. Lagu mana nak semayang tak boleh ambil uduk. Tengok. Macam-macam alasan. Ni pasal apa ni? Sebab tak belajar. Sebab tak belajar. Dia tak tahu semayang tu mudah. Bukan syarat kena masuk beli ayam. Baru boleh ambil uduk. Dah. Kat mana pun boleh uduk. Bukan syarat kena setimba. Tu. Ni masalah. Zaman law ni. Duk faham kata sakit tak gaduh semayang. Tu salah lagu tu. Tu faham lagu tu. Sekalipun. Tu. Wayah lah tu. Maknanya tak kira lah sakit lagu mana pun. Lemah lagu mana pun. Sembahyang. Kalau tinggal tidak dimaafkan. Dengan maksud berdosa. Tiada diuzurkan. Tiada diuzurkan meninggalkan dia akan dia sembahyang, maksudnya tiada dimaaf itulah. Tak dimaafkan meninggalkan dia sembahyang, tak maaf dengan maksud berdosa. Kalau dia tinggal dengan alasan demam sakit, maka hukum dia haram lagi berdosa. Qada tu wajib qada suku dah. Tapi berdosa ke tak? Bukan semua tinggal sembahyang tu berdosa dah. Terkadang dengan sebab hilang akal masalah. Dah tinggal sembahyang, sedap-sedap masuk waktu lain. Berdosa ke tak? Dah tak berdosa. Bukan dia tinggal sengaja. Tu kata bukan semua tinggal kata berdosa. Siapa budak tak tamik lagi. Tak ada akal. Akal tak cerdik lagi. Masuk waktu tak mayang. Berdosa tak? Dah tak berdosa sebab dia tak cukup syarat lagi. Syarat wajib tak ada lagi. Hak ni tinggal lagu ni berdosa lah ni. Tak maaf. Kena qada. Wajib pula qada. Dan dikehendaki dengan salatul wusta, dengan salatil wusta, yakni pada ayat hak kita baca tadi tu. Kita tak ada semak kata ayat mana tu. Baqarah. Tak ada topik kita pun. Hak masalah Allah suruh jaga solat yang 5 waktu dan juga
dan salatul wusta. Dah maksud kata salatul wusta di dalam ayat tu, semayang apa tu? Walaupun ulama bahas panjang sini, tapi dia berlaku atas satu qaul. Dia kata yang dimaksudkan dikehendaki dengan salatul wusta, yakni pada ayat di atas tadi ini, iaitu sembahyang asar. Tu sembahyang asar. Maka sebab tu kita kata, bila Allah kata kena jaga, kena buat sembahyang 5 waktu dan salatul wusta, kalau orang mengaji balaghah dia panggil min atfil khas alal am. Sebab apa? Masa itlaq kata kena sembahyang 5 waktu, dalam tu dah ada dah salatul wusta, yakni solat asar. Tapi Allah farak pula, pecah pula, sebut pula salatul wusta. Ulama bahas ni sebab apa ni? Kata setengahnya nak isyarat kata kelebihan solat asar di atas solat-solat yang lain. Sebab tu sebut asing pula tu. Sebab kita lah, duk ramai-ramai, dalam tu ada satu tok ketua. Kita kata ni saya jemput semua yang ada di sini, minta mai rumah saya, ada kenduri walimatul urus. Berlakon berangan pilah. Tak tahu bila dah. Hak anak insya-Allah hak kita wallahu alam. Mainlah rumah ada kenduri walimatul urus sikit ni. Tu ada kenduri kahwin sikit ni, pengantin. Ayah jadi pengantin. Lepas dah tu elok semua keluar ke apa ke, sebut nampak tok ketua pergi. Ni tok ketua jemput main lah. Padahal tadi dah sebut dah tadi ni. Semua masuk dah lah, umum. Tapi buat keluar pula, tok ketua minta sila lah. Kenapa tu nak isyarat dia tu satu ada kelebihan. Berbanding dengan orang lain tu dia lebih pula di situ kerana dia ada jawatan, dia orang lebih, ada pangkat. Ataupun dia tutup guru masalan, man balagha ahlil fadli, dia panggil orang yang sampai kepada pangkat ahli yang ada kelebihan. Maka kita passing dia. Siapa kata tuan-tuan, apa datuk-datuk, datin-datin, datuk seri, tan seri, seri kaya, seri pak, seri muka. Buh biar. Lepas tu baru tuan-tuan dan puan-puan. Padahal datuk, datin, tuan-tuan tu jugalah. Tu nak isyarat daripada kelebihan. Tapi hukum dia sunat lah. Sunat. Dalam kitab syarah bagi Al-Adhkar, Futuhat Ar-Rabbaniyah, duk bicara bab riwayat berkaitan dengan panggil dengan gelaran pangkat. Ulama sebut hukum dia sunat. Kalau dia ada datuk, sunat kita panggil datuk. Kalau dia ada Tan Sri, sunat kita panggil dengan gelaran Tan Sri. Jangan kita panggil hak gelaran yang tidak layak untuk dia. Kalau dia tu imam, tak pun ustaz, masalan. Ni tu imam dulu member dia. Dulu panggil apa dia, orang kata apa, panggil tu panggil apa tu? Boleh lupa dah tadi duk main dah dalam kepala. Dulu panggil tuyul. Dulu panggil kat member dia tuyul. Lah kali kawan tu jadi tu imam. Jumpa, weh tuyul, lama tak jumpa hang. Ui, hang jadi imam tu. Janganlah kutu salah tu. Berdosa lah tu, tak boleh. Dah lah berdosa segi panggilan tu, nama iblis pula. Tuyul tu iblis tu. Lepas tu dengan dia pula ada pangkat imam. Punya warak duk berjalan lah kali, weh tuyul, kalih pergi orang, siapa tuyul? Oh, tu imam. Lamai lah fikir lah otak macam-macam dah lah. Dia ni buat kerja apa dulu ni? Apa panggil tuyul ni? Situ. Sebab tu tak boleh. Walaupun dia kawan kita sekalipun, dulu duk kawan rapat dengan dia, tapi kerana dia lah, hari ni dia jadi tok imam misal, ataupun dia jadi tok kadi ke, tak boleh kita panggil gelaran-gelaran yang menjatuhkan muru'ah, dia panggil. Jatuh yang muka tak boleh. Panggil dengan pangkat dia. Tu sunat begitu. Kecuali dia tak reda lah. Nak kawan dengan aku, hanya panggil aku tok imam. Aku tak reda. Tu cerita lain pula lah. Situ. Tu bab adab lah kita kata. Patah balik di sini lagu tu lah. Bila kita pecah, Allah pecah antara solat 5 waktu, wak keluar pula di dalam tu solat asar. Tu nak isyarat kata ada kelebihan dengan solat asar. Sebab tu dia tafsir sini kata, yang dikehendaki dengan salatil wusta iaitu sembahyang asar. Ni ataqul mu'tamad, ataqul rajih ataupun ataqul yang diperbegangkan. Lepas tu ada qil pula, ada kata khilaf pula tu masalah ni. Kata setengah ulama'nya kena kepada solat asar. Ni hak berlaku atas qaul mu'tamad. Ada qil kata salatul wusta kena kepada solat isyak dan solat subuh.
Tu kena pada solat isyak dan solat subuh. Tapi yang rajihnya kena kepada solat asar. Baik. Tu ayat dulu ni. Tak teringat nak kali tengok tu. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Tu ayat dah kita baca dalam khutbah. Faqala maka firman Allah, hafizu ala salawati, jaga kamu atas 5 waktu solat hak 5, solat hak 5 tu, was salatil wusta, dan solat wusta. Tu ada ayat dulu tu. Tapi tak ingat ayat berapa. Adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia. Sebab apa tu? Ditentu dengan menyebut solat wusta tu akan dia solat wusta tu, tidak yang lain. Awak tak sebut solat lain. Pasal apa sebut solat wusta, tak sebut zuhur masalan, tak sebut maghrib? Sebab apa begitu tu? Kerana kelebihannya solat wusta dan mulianya solat wusta, mulia, lebih dan mulia tu atas yang lainnya. Mana yang lain? Yang 4 tu lah. Tu hak Syekh Daud nakal daripada perkataan ulama. Sebab apa Allah sebut solat wusta, Allah farak solat wusta? Kerana apa? Dia kelebihan dan mulia dia tu lebih di atas solat yang 4 waktu. Hak 4 yang lain tu, daripada subuh, zuhur, maghrib dan isyak. Lebih di asar. Habis itu. Dan adalah sebab diturunkan ayat. Mana hak ayat kata tadi ni, hafizu ala salawati was salatil wusta tu. Sebab diturunkan ayat kerana apa? Kerana memudahkan sembahyang tak kala takut. Dia panggil salatul khauf ni, solat khauf. Dia turun ayat ni masa Nabi duduk dalam perang, duduk dalam satu peperangan. Masa duduk hebat lah, kita kata duduk sakan perang ni, sampai waktu zuhur, lepas tu semayang lah. Nabi semayang lah macam biasa, yakni semayang tamam. Semayang ada imam, ada makmum macam biasa lah. Bila masuk waktu asar, Jibril turun mai bagi tahu kaifiat sembahyang syiddatul khauf. Tu asal dia tu yang kata masalah turun ayat ni kerana nak memudahkan sembahyang. Masa sembahyang asar tu perang duk kuat. Bila perang duk kuat tu tak bolehlah sembahyang macam biasa. Kalau sembahyang macam biasa, ruyuklah. Dia panggil sembahyang syiddatul khauf, dia panggil bersangatan takut. Lepas tu kaifiat dia tu dalam kitab-kitab duk bahas. Mudah-mudah kata dia buat 2 saf. Kaifiat semayang syiddatul khauf ni dia buat 2 saf. Lepas tu hak balik depan rokok dengan imam. Hak balik saf kedua duduk berdiri, tunggu kawan depan duduk rokok. Elok kata hak nu iktidal, hak nu mangkit duduk betul, kawan ni belakang pula rokok. Bila hak nu turun sujud, dia mangkit iktidal, duduk jaga sedia, duduk nampak. Duduk nampak. Lepas tu dalam setengah kitab dia sebut kalau sekiranya matahari dia duduk di belah belakang. Lepas tu pacaklah satu tiang. Satu tiang supaya jadi bayang, ada bayang. Jadi bila kalau kata bayang tu terlindung misalnya, ataupun nampak bayang orang duk berjalan di tanda tu kata taulah ada orang main ikut belakang tu nak tanda kata ada musuh mai. Tu banyaklah hak kaedah tu cara sembahyang syiddatul khauf. Ni hak dia kata di sini ni sebab turun ayat ni dia panggil asbabun nuzul, sebab nuzul. Sebab turun ayat sebab nak cerita tentang kemudahan nak sembahyang. Tu hak asalnya cerita lagu tu. Jibril turun ajak kepada Nabi SAW supaya ajak kepada puak sahabat kalau waktu teruk perang lagu ni cara sembahyang dia. Tengok semua ada dalam Islam, tak ada kalut apa. Kemudian kerana memudahkan sembahyang tak kala takut, yakni takut daripada seteru ataupun musuh. Bahwasanya adalah, ni dia cerita sikit ni. Tu.
bahwasanya adalah orang Islam serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bersamalah, adalah orang Islam, ma'asyiras sahabah, puak-puak sahabat, serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duk bersama-sama dengan Rasulullah. Serta pada mana? Pada setengah daripada peperangan, pada satu peperangan. Kemudian sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhur, sembahyang zuhur, yakni akan sebagai sembahyang zuhur. Lepas tu bila masuk waktu zuhur dalam perang, Nabi sembahyang. Lagu mana? Atas jalan adatnya. Lagu mana kata atas jalan adat? Tak ada jamak, tak ada qasar. Mayang macam biasa. Cukup rukun, cukup syarat. Tak ada jamak, tak ada qasar. Apa qasar? Semayang macam biasa. 4 rakaat duk ada tu, lagu tu lah kita semayang sopala ni. Kemudian setelah tu, dan adalah musyrikun. Puak-puak musyrik. Puak-puak musyrik ataupun puak-puak dia panggil kafir Quraisy daripada Mekah tu. Hampir dengan mereka itu orang Islam. Kemudian melihat ia, yakni padahal melihat ia musyrikun akan muslimin, yakni sedang solat. Jagalah ni payah sikit ibarat. Kalau orang mengaji cara turah dia tahu ni, kitab Muniatul Musalli dia panggil kitab Tahrir Melayu. Kalau orang mengaji fiqh, kitab Hasyiah Tahrir. Tu kitab payah lah tu, kitab payah. Ni dia pun kata ni Tahrir Melayu dia panggil. Dia tafsir daripada situlah kebanyakannya tu. Sebab tu ibarat dia kita tengok berat payah-payah sikit tu. Sikit-sikit lah payah, lagi senang. Kemudian puak-puak musyrikun tu, dia nampak bila dia hampir dengan orang Islam, dia pun tengok orang Islam duk sembahyang. Maka manakala selesai mereka itu muslimin daripada sembahyang, lepas mereka habis sembahyang, kata setengah daripada musyrikin, puak-puak musyrikin kata ke mana? Jikalau kamu kalau kamu kerompok tu, baca lagu tu, maknanya serang tu lah. Kalau kamu kerompok, kamu serang atas mereka itu muslimin di dalam sembahyang mereka itu. Kalau hampa pergi serang mereka dalam sembahyang, nescaya mengena kamu akan mereka, yakni mereka orang Islam. Maknanya kamu akan dapat kemenangan. Kalau kamu pergi serang waktu sembahyang tadi tu, kamu menang dah lah. Jadi mereka tu menyesal lah. Menyesal. Pergi tengok nak pergi serang, tengok mereka duduk sembahyang. Tak berani nak serang. Balik-balik cerita kata duduk sembahyang pun, hak puak lain kata ke mereka kawan-kawan musyrikin, mereka kata ke mana? Kalau hampa serang waktu tu menang dah. Allah menyesal, tak ada dah. Tu kata Allah nak jaga. Allah nak jaga, tak ada pelik apa lah. Tu katanya, kalau kamu serang, kamu dapat kemenangan waktu tu. Tapi mereka tak serang. Sebab tu mereka menyesal tu. Kemudian setelah daripada tu, maka berkata setengah yang lainnya, kata setengah musyrikin yang lain. Puak musyrikin yang lain kata apa? Bahwasanya bagi mereka itu puak Islam. Ni mereka duduk sembang sama mereka. Bagi mereka itu puak-puak muslimin, kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih, yakni kemudian daripada sembahyang ini, yakni sembahyang zuhur, terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan daripada anak-anaknya. Tengok puak musyrikin pun reti. Jadi nak sebut kata apa ni? Nak sebut tafsir muraknya, kita kata seolah-olah puak musyrikin kata, jangan bimbanglah. Jangan bimbang. Dah mereka kata, awak mereka tak serang. Kalau mereka serang tadi, mereka menang. Hak kawan ni balas kata, kamu jangan takutlah. Sebab lepas daripada ni, selepas sembahyang zuhur ni, dia ada solat lagi. Yang orang Islam, dia sangat kasih, sangat sayang. Yang kasih sayang dia tu lebih lagi daripada sayang kepada bapa, lebih sayang kepada anak-anak sendiri, lebih sayang pada keluarga mereka sendiri.
Maknanya dia nak habaq apa? Nak habaq kata satgi kita ada peluang lagi. Nu kawan duk perangat tu kata kalau kamu serang temayang tadi menang. Geram tak ada. Tak apa ada peluang lagi. Satgi ada sembahyang yang orang Islam lebih kasih pada keluarga depa sendiri. Measak ni lah. Maknanya nak mafhum kata apa? Satgi kita serang. Waktu dia sembahyang lagi dia serang, depa tak tinggal sembahyang tu, depa tak tinggal. Seolah nak habaq lagu tu. Yakni dikehendakinya apa? Dikehendaki dengan kita kata panjanglah tu, kena kembali pada hak daripada kata tadi tu. Ada solat yang terlebih depa kasih tu daripada keluarga depa sendiri. Bahawasanya yang dikehendakinya mereka itu musyrikin. Maksud puak musyrikin kata depa orang Islam terlebih kasih pada keluarga bagi sembahyang selepas Zuhur ni, maksudnya apa? Ialah sembahyang asar. Tu maksud puak musyrikin. Depa pun tahu. Selepas pada itulah maka turun Jibril. Jibril tahu kata puak-puak ni duk rancang nak serang masa sembahyang asar. Jibril tahu. Bila Jibril tu tahulah, maka turun Jibril alaihi salam, turun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun cerita kepada Nabi. Dan juga turun tu juga dengan sembahyang kaifiat syiddatil khauf. Jibril habaq sebelum nak masak, ajak dulu lagu mana semayang dalam perang. Sebab dia tahu dah lah, Allah habaq dah, Jibril dengar dah puak musyrikin nak kata apa. Tu mai turun ke Nabi tu nak ajak, nak jaga Nabi. Tengok Allah jaga kekasih dia. Tengok orang mukmin ni Allah jaga sungguh. Tapi duk kena yakin lagu tu lah. Dia masalah yakin ni bukan duk di mulut ya, dia duk di hati yakin. Dia bukan bentuk dakwah, dia bukan bentuk pengakuan saja. Saya takut kepada Allah. Takut tu bukan duk di mulut. Sebab tu kalau kita buka kitab tasawuf, dia dalam 10 sifat mahmudah, 10 sifat yang dipuji pada syarak, salah satunya al-khauf. Tengok lagu mana Tuan Husin Kedah dia buat ibarat dalam kitab Qatrul Ghaithiyah fil Ilmi Sufiyah. Dia kata apa? Ibarat kata al-khauf, takut tu ialah kecut hati. Tengok kecut hati. Bila sebut Allah jadi kecut hati. Bukan kata kena ketak tubuh geduk-geduk. Terkadang nampak melalui alamat. Kalau orang wali-wali bila sebut neraka dia ketak badan, tubuh bergegak, dia takut ke Tuhan, takut kepada azab. Terkadang nampak dengan alamat, dengan tanda-tanda melalui tubuh zahir. Terkadang tu duk dalam ni. Tengok, tak ada manusia yang terlebih-lebih takut melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah manusia. Tapi lagu mana duduk depan isteri boleh gelak, boleh senyum, boleh melawak. Duduk depan sahabat ada masa melawak. Inilah amzahu. Tengok, sungguhnya aku melawak. Padahal adakah manusia lebih takut pada Rasulullah? Tak ada dah. Nabi paling takut. Hayat hidup Nabi nampak dah neraka Tuhan tunjuk. Tengok. Masa duk hidup Allah tunjuk dah Isra' Mi'raj, bawa pergi tengok suasana alam neraka. Tengok jelas, ni orang kena azab lagu ni nanti. Hak ni kena azab macam tu. Ni rupa neraka. Nampak ada satu manusia duduk dalam neraka, jatuh benda kerah, besi ke apa yang dibakar daripada jalan atas, pauk kena kepala. Jatuh bawah, tak ada cek benda apa, pakai ambil tokok terus makan. Pecah mulut, pecah dada, panas-panas. Lapak dalam neraka, lapak sungguh. Apa jatuh tak kira dah, pakai capai makannya. Tuhan tunjuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh duk senyum gelak. Tu kata isyarat takut duk di mana tu dalam. Kalau duk turut hak dalam tu pakai tak boleh buat apa dah lah hak kerja dunia. Tengok. Lepas tu biar duk simpan luak buat muamalah macam biasa. Tapi hak balik takut duk dalam sungguh-sungguh biar ikhlas kerana Allah. Dia bukan semata mengaku. Tu Tuan Guru kita selalu kata, zamanlah zaman dakwah. Saya ikhlas. Sungguh kah? Wallahu a'lam lah. Tapi tak apalah, ajak sebut di lidah, mudah-mudahan satu hari jatuh sungguh di hati. InsyaAllah. Baik. Itulah katanya turun Jibril, ajak kaifiat cara-cara semayang syiddatil khauf. Maka tilik olehmu ayyuhal mukhatab.
Ni Syekh Daud Patani dia kata ke kita tilik lah. Tilik dengan maksud nazar, fikir. Dia bahasa Melayu lagu tu. Kalau sebut pandang dengan maksud pandang dengan mata kepala. Kalau masuk tilik, lafaz tilik maksudnya pandang dengan mata hati. Tu maksud tilik. Hak nazar. Nazar tu dia panggil tu. Hak duk mengaji ilmu mantik, kaedah nazar. Dia panggil mimbabi takdir ala sabili takdir, dia panggil atas jalan fardu takdir, jikalau. Tu duk tasawur di otak lah tu ataupun di hati, duk bayang kalau begitu. Tilik dengan hati kita. Tu syedok so kita tilik, nazar tilik serta fikir tu hak Arab Melayu tu dia panggil tilik. Al-fikru tu. Tilik olehmu ayyuhal mukhata, wahai sekalian manusia, betapa kelebihan sembahyang asar. Tengok Syekh Daud suruh kata, ada kata kamu fikirlah sendiri. Hebat lagu mana tu kelebihan sembahyang asar. Dan nyatanya solat asar. Nyata tu hingga mengetahui segala musyrikin, sampai pok-pok musyrik ni tahu kelebihannya solat asar. Tengok. Kamu fikir sendirilah. Syekh Daud kata hebat tak hebat solat asar ni, sampai pok musyrikin pun tahu. Kata orang Islam cukup kasih kepada sembahyang asar. Sampai tahap tu. Tu nah. Allah tak dan mayang asar dia buh track shoot pung bi. Mana bola? Tak dan mayang asar kalut dia kata dan habis sepak bola pukul 7 dan lagi ada setengah jam lagi tu. Lah maghrib lambat dia kata. Main kepala otak dia gitu ya. Sedap dia. Orang dulu mayang sak dia cukup jaga kan waktu orang duk buat bendang ni gelak. Tak gelak kan? Gelak sikit turun bendang. Duk turun bendang lah. Duk bakak suami lah apa ni nak dalam 2 minggu lagi ayak nak masuk dah. Kuih duk hitam pula kata. Hitam pun hitam lah. Tok guru kita kata almarhum Bapa Yusuf Patani, dia kata kamu nak rasa nikmatnya tawakal dengan sabar, kamu buat bendang dia kata. Kamu boleh tahu kebanyakan orang tanya orang tua lah, depa tahu kalau buat bendang ni kalau tak bergaduh lah, jarang orang gaduh sedia. Tapi gumana pun dia buat bendang, dia bawa jadah. Turun ke 3.5. Patut ambil ayak elok-elok duk jernih, belenang, ayak parik pun ambil, hampak jadah mayang, tak tinggal mayang. Tu kata dulu-dulu ni duk lagu tu. Sampai tahap tu di tengah kawasan bendang tu buat pula satu pondok kecil. Tengok di pondok kecil. Buh lagu. Ada pondok kecil dia buat beda buat pumpkin tu beda nak sembahyang saja ya. Tu kata orang dulu jaga sungguh solat. Sebab tu kerja tak hebat tapi nikmat hidup depa tu nyata zahir. Walaupun mengaji tak tinggi, siapa kita lah ni naik universiti ke apa, tapi barakah hidup mereka, anak-anak Tuhan bagi, alhamdulillah, hebat-hebat Tuhan bagi mereka. Sebab baru jaga solat. Jaga solat sungguh-sungguh. Buat kerja ke mana punya teruk sekalipun, jaga sembahyang. Insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita dan anak-anak cucu kita orang yang menjaga sembahyang. Amin insya-Allah. Cukup situ dan lagi firman Allah Taala, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa walidihim wa limashayikhihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.